Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma nawwir bil kitabi basari wa atliq bi lisani shrah bi sadri yasta'mil bihi jasadi bi hawlik wa quwwatika fa innahu la hawla wa la quwwata illa bik subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Alhamdulillah. Rafa'kan kesyukuran, terima kasih kita kepada Ta'ala. Sambung Aqidatun Najin. Koyak. Apa tandanya? Terlalu banyak digunakan. Cuba tengok baru tak? Baru. Baru sangat. Bukan yang baru beli, yang lama beli. Tapi macam baru. Mana? Jarang. Ini Aqidatun Najin yang ketiga. Yang pertama masa belajar dulu. Lepas tu pakar, biasalah hancur. Yang orang selalu takat-takat gambar, suka-suka takat. Hancur. Lama dah, 30 tahun yang lepas. 30 tahun. Masa 14, 15 lebih kurang macam tu lah, umur. Alamak, boleh kira lah. Alamak, kantoi. Boleh kira. Lepas tu habis tukar. Lepas tu mengajar di Selangor, Masjid Ar-Rawdah. Masjid Ar-Rawdah U10 Shah Alam. Lepas tu ada satu masjid lagi tak ingat dekat Ulu Yam. Apa nama tak ingat. Surau ke masjid tak? Masjid rasanya. Lepas tu di tempat sendiri Surah Haji Ismail Puncak Alam. Lepas tu pindah sini, hancur lagi sekali. Ni kali yang ketiga. Ni kali tapi tak hancur lah, cuma terkoyak ni sikit. Okey, muka surat 18. Jawi muka surat 6. Jawi muka surat 6. Rumi muka surat 18. Iaitu dalil jumali ataupun ijmali. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Maka dalil jumali ataupun ijmali. Sekejap, apa tiba-tiba dalil ni? Ingat balik. Ini kita bincang berkaitan dengan pengenalan ilmu usuluddin, iaitu wajib fardu ain belajar. Dan wajib belajar tu supaya terkeluar daripada taklid. Taklid iaitu percaya tanpa ada dalil. Keluar kepada tahqiq, iaitu percaya dia tu, beriman dia dengan tahqiq, dengan ada dalil. Okay, satu persatu 20 sifat. Walaupun dengan dalil ijmali sekalipun. Walaupun dengan dalil ijmali dengan maksud, walaupun dia memberi bukti dalil
semuanya dengan satu dalil, iaitu baharu alam ini. Kan? Dengan dalil baharu alam ini. Serta lemah ia menetapkan dalil pada pihak baharukah atau pada pihak imkankah atau pihak keduanya. Kita dah bincang sebelum ni. Dan lemah pula nak tolak syubhah. Kalau datang orang gempak sikit, goyang dik, goyang. Goyang. Sebab kita tak ada dalil yang kuat. Cuma ada dalil ijmali je. Tak ada dalil tafsili secara detail. Maka kalau orang goyang sikit, dia goyang. Orang gempak sikit memang goyang lah. Kenapa orang goyang tadi? Kerana hendak membinasakan dalil. Dia nak rosakkan dalil tu, maka dia telah berjaya merosakkan, kita tak boleh nak backup. Sebab dalil kita, bukti kita, alasan kita pun cukup-cukup makan. Dia panggil ijmali, secara umum. Kat situ lah, kita berhenti kat situ. Maka dalil jumali atau ijmali, atau setengah kitab tulis borong. Setengah kata am, setengah kata umum. Mana-mana boleh sama. Dalil ijmali, dalil am, dalil borong, dalil secara umum. Itu yang dapat kebanyakan manusia menetapkan dia. Bab dalil ijmali ni, kebanyakan manusia memang tak ada masalah untuk memahaminya. Kebanyakan manusia tak ada masalah untuk faham. Dengan maksud, apabila Allah wajibkan sesuatu, maka pasti, bukan pasti akan terjadi, maka pasti perkara itu boleh. Perkara itu boleh difahami. Kalau Allah mewajibkan kewajipan sesuatu, pasti boleh buat. Allah wajibkan sembahyang 5 waktu, pasti boleh buat. Maknanya tak ada orang kata aku tak boleh buat sebab sembahyang susah. Tak ada, mesti boleh buat. Sebab tu Allah wajibkan. Kalau Allah wajibkan tapi tak boleh buat, maka tak cerdik lah. Tak cerdik lah. Sedangkan kita tahu Allah Maha bijaksana. Tiba-tiba tak cerdik. Tak cerdik dengan maksud apa? Patut kena rendah sikit lah. Rendah sikit patutnya. Dah puas hijah dah. Benda lah. Tinggi-tinggi. Pusing. Rasa tak? Pusing. Ke? Lagi. Sikit lagi. Apa? Okey kan? Betul? Benda. Tinggi-tinggi rasa macam tak langit. Okay. Alright. Jadi, bila Allah mewajibkan untuk kenal dia, fardu ain untuk kenal dia, mesti boleh kenal. Okey. Bila Allah wajibkan untuk buat sesuatu, fiqh, sembahyang ke puasa, mesti boleh buat. Dan boleh buat tu mesti semua orang boleh buat. Budak kecil, bukan budak lah, yang kecil umur 12, kalau dah balik lah, boleh puasa. Malah bukan 12, 7 tahun boleh puasa, kalau bab puasa. Umur 60 pun boleh buat. Bukan Allah wajibkan puasa selama 3 hari berturut-turut tak makan. Sedangkan manusia tak boleh buat gitu. Itu nama tidak bijaksana. Jadi bila Allah mewajibkan sesuatu, pastinya boleh kalau Allah mewajibkan sesuatu untuk buat, pasti boleh buat. Bila Allah mewajibkan untuk tahu, untuk faham, pasti boleh faham. Walaupun kita tahu ramai di antara kita mempunyai IQ yang berbeza. Ada orang cerdik sangat, ada orang kurang, ada kan? Tapi semua boleh. Bila Allah wajibkan, semua boleh. Wajibkan yang fardu ain ni, yang atas setiap orang, mesti boleh. Jadi tiba-tiba dia kata, dia belajar dah, mengaji dah, sifat 20 tak faham-faham. Ada something wrong. Bukan salahkan ilmu tu, ada something wrong. Tengoklah apa yang wrong. Mesti ada sesuatu. Mungkin salah kitab terlalu tinggi, bukan salah kitab lah, salah pilih kitab. Mungkin salah pilih guru yang martabat tinggi, kita baru nak mengangkat. Mungkin salah guru yang memberi penerangan dengan cara yang tak sesuai dengan cara dia berfikir. Macam-macam salah. Mungkin salah guna perkataan, mungkin salah bahasa tu, mungkin istilah terlalu tinggi, macam-macam kemungkinan. Mungkin masa nak belajar tu tak kondusif. Guna ayat tu. Kondusif. Apa benda tu? Tak
Tak selesa, tak kena. Masa time belajar tu, dengan bunyi bising, bawah berhampiran dengan lapangan terbang. Itu menjadi punca yang jadi tak faham itu. Dah lah payah nak faham. Bunyi rom. Jadi tak kondusif. Dia punya persekitaran. Macam-macam sebab. Sebab apa? Sedangkan bila Allah wajibkan untuk faham, mesti boleh faham. Itu maha bijaksananya Allah. Mesti boleh. Tapi kenapa orang kata sifat 20 ni susah? Adalah salah satu. Tengoklah, check lah mana satu. Macam-macam lah. Macam-macam sebab lah. Ada sebab bahasa. Macam-macam sebab. Orang ni sebab lain. Orang ni sebab lain. Mesti boleh. Okey? Sebab tu kata, maka dalil jumali yang mana setiap orang wajib ada ni, walaupun dalil tu ijmali secara umum aja, dapat kebanyakan manusia menetapkan dia. Dapat semua manusia. Orang yang mengaji tinggi universiti pun dapat, yang tak belajar tinggi pun dapat, orang yang ada SPM pun dapat faham, orang yang tak ada SPM pun dapat faham, semua dapat faham. Dia bagi contoh apa? Seperti gembala kambing dan gembala unta. Dia bukan nak cakap gembala kambing. Tu nak cakap orang kerja tu macam mana agak-agak. Kalaulah dia tu ngaji tinggi, takkanlah dia gembala kambing. Mesti dia pergi buat bangunan. Nah, contoh kan. Maknanya orang tahap mana IQ dia. Pun boleh faham. Gembala unta pun boleh faham. Orang dusun. Orang dusun ni kita kata sekarang orang asli lah. Kan? Orang asli lah. Orang dusun ni. Macam orang asli Badui ke. Jadi orang pedalaman lah. Kita nak cerita IQ ni. Tapi orang asli sekarang hebat. Saya kena tipu 3 kali dengan orang asli. Tipu madu. Bukan madu original. Orang madu minum. Bukan madu original. Madu tu. Kena. Dia memang muka orang asli memang. Cakap pun cakap. Macam kita tahu mulut orang asli. Tengok. Ini bukan original. Patut pun harga RM35. Madu RM35. Ini kelulut dengan kelulut kena. Tapi sedap lah manis. Tapi bukan yang original. Dah campur kata. Tengok orang asli. Jangan main dengan orang asli sekarang. Orang asli, astro ada. Piring astro kat luar rumah. Nak cerita, maksudnya, dia bukan nak cerita orang asli tu. Nak ceritanya, orang-orang yang tidak mempunyai pengajian, dia tak ada pelajaran yang tinggi, pun boleh faham. Tu point dia. Kalau yang ada pelajaran, lagilah boleh. Yang tak belajar ni, pun boleh faham. Tu maksud gembala kambing, gembala unta, orang dusun pun boleh faham. Orang yang bercucuk tanam. Orang dulu kalau cucuk tanam ni kira kurang lah. Sekarang cucuk tanam tu yang kaya. Tapi kita nak cerita kan, orang yang bercucuk tanam. Orang dulu kan bercucuk tanam. Itu orang IQ yang dia tak fikir apa pun. Ni dulu sekarang jangan sekarang. Cucuk tanam lagi hebat pada orang ni. Ya. Gembala kambing sebagainya. Untuk macam orang miskin, boleh kata orang miskin, orang yang tak berpelajaran. Kalau kita tengok cerita Piramli yang Ahmad Al-Bab tu kan Piramli tu jadi penggembala kambing je. Asalnya kan sebelum jadi kaya kan. Nak bagi tahu tak ada pelajaran. Itu yang kata siapa tu nak kahwin dengan orang miskin tu kan. Anak dia seorang tu tak nak kahwin dengan orang kaya, nak kahwin dengan orang miskin. Kenapa dia tu kerja penggembala? Bukan nak cerita gembala sangat pun. Nak ceritanya orang yang tak berpelajaran, IQ rendah. Itu. Tiba-tiba Allah wajibkan untuk kenal dia. Dengan paling kurang dalil ijmali, dalil secara umum. Pasti boleh. Tiba-tiba ada orang mengaji sebab 20, dia kata, tak boleh. Tak faham. Something wrong. Tak tahu. Adalah benda something wrong somewhere. Kena tengok kat mana silap. Mungkin dia dah ada akidah dia yang dia pegang 3 serangkai. Lepas tu dia dah tolak-tolak dalam hati. Boleh jadi macam tadi lah. Guru silap. Guru tu untuk ngaji orang tinggi-tinggi. Engkau baru nak mula ngaji guru tu. Mungkin juga istilah yang digunakan. Mungkin juga dia sendiri tu pun macam-macam kemungkinan. Environment, semua macam-macam kemungkinan. Ya? Sebab memang boleh faham. Sifat 20 ni. Cuma sebagai peringatan lah. Sifat 20 ni hanya Nusantara je pakai. Bukan seluruh kata sifat 20, sifat 20. Hanya kita orang Melayu, orang Nusantara ni je pakai. Orang luar, selain pada tu, dia tak panggil sifat 20, dia panggil akidah ahli sunnah wal jamaah. Jadi jangan kata tiba, zaman Nabi ada sifat 20.
Tak ada sifat 20 zaman Nabi. Tapi ada tak akidah ahli sunnah wal jamaah? Itulah. Habis kenapa panggil sifat 20? Itu orang Melayu je panggil sifat 20. Kalau orang luar panggil belajar sifat 20. Tak tahu. Tak tahu. Akidah. Allah wujud kidam aku. Tu. Itu lah. Itu bukan sifat 20. Itu akidah ahli sunnah wal jamaah. Nama je lain. Kita orang biasalah orang Melayu kan. Jadi ada orang nak bermain kata-kata, dia kata zaman Nabi tak ada sifat 20. Tukar sikit. Zaman Nabi tak ada akidah ahli sunnah wal jamaah. So, Nabi sendiri kata ikut sunnah aku kan, ada mana ada lah. Main-main lah. Main-main. Diorang ni main-main lah. Okey. Okey. Bila orang yang bukan mempunyai pelajaran yang tinggi, dengan maksud gembala kambing, gembala unta dan sebagainya, adalah mereka itu apabila melihat suatu yang ajaib, yang pelik lah ajaib tu. Yang ajaib, yang pelik, berkata mereka, Subhanallah. Siapa yang menjadikan ini, yakni tiada yang menjadikan dia melainkan Allah. Dia akan kata gitu. Itu kalau dia Islam lah. Kalau dia bukan Islam, dia cuma tukar Allah tu kepada sesuatu lah. Tapi dengan maksud Tuhan. Tak kisahlah. Tapi maksud Tuhan. Cuma dia salah pilih Tuhan aja. Tapi mesti ada Tuhan. Apabila dia sebut, bila dia tengok benda yang ajaib, Allah kata contoh kan, puting beliung. Wah, tu benda ajaib, yang benda Allah terkejut Allah. Kan? Kita akan kata subhanallah. Mesti Allah yang jadikan. Maha hebat Allah. Kita akan kata gitu. Tapi kalau orang yang bukan Islam, dia kata sesuatu lah. Tuhan ke apa ke, dia sebut sesuatu yang kuat. Yang yang sesuatu ni, dia bukan macam kita. Bukan macam dia. Mesti lain yang mempunyai kekuasaan yang dia. Ada orang panggil roh. Ada orang panggil apa? Itu kalau orang Kristian lah. Ada yang panggil tok nenek kan? Tok nenek. Tu ikutlah istilah dia bagi. Ada dia panggil semangat. Kan? Dia silap letak. Itu ni nak bagi tu Tuhan. Tapi dia silap letak. Dia nak bagi tu Tuhan lah tu. Sebab tu kata tok nenek cucu tumpan lalu tu. Dia silap letak. Patutnya nak masuk, ya Allah, selamatkan aku nak lalu dalam hutan ni. Tapi dia, Allah tu kita yang tahu. Kalau orang yang lebih sikit, dia kata Tuhan. Kalau orang tak tahu, dia kata Tuhan nenek lah. Sebenarnya dia nak bagi tahu Tuhan. Dia silap kat letak tu je. Tapi maksud dia tu Tuhan lah. Betul kata Tok Nenek. Nak macam mana? Dah begitu dia tak ada disampaikan bahawa Tok Nenek tu bukan Tok Nenek yang mati tu. Bukan. Itu nama Tuhan. Tuhan je nama Allah dan sebagainya. Okey? Berkata mereka, subhanallah, siapa yang menjadikan ni? Yakni tiada yang menjadikan melainkan Allah. Ataupun dia kata gini, mesti ada satu kuasa lain yang lebih berkuasa pada aku yang menjadikan. Dia guna perkataan kuasa. Kata, peliknya, jadi Allah hebatnya. Kan? Hebatnya. Mesti ada kuasa yang lebih kuasa daripada aku yang jadikan. Dia guna perkataan kuasa. Maka mengambil dalil bukti atas yang mengadakan alam ini Allah Ta'ala. Jadi, dengan melihat apa yang terjadi alam ini, maka menjadi dalil adanya kereta. Ada kereta. Bukan kenderaan. Tu kereta. Bahasa Inggeris. Creator. Pencipta. Kereta pula. C-R-E-A-T-O-R. Tapi memang bunyi macam kereta pun. Tak, memang yang betul pun bunyi macam kereta kan? Ke bunyi macam mana? Ke kena sebut creator. Kalau kena kita kereta lah, kereta. C-R-E-A-T-O-R, kereta. Tapi sama bunyi dengan kereta. Nak macam mana sama bunyi? Mesti ada owner, boleh kata gitu. Mesti ada yang menjadikan. Mesti ada. Bila tengok alam, mesti ada. Mesti ada. Tak boleh, kata, orang yang macam aku, tak mungkin boleh buat macam ni. Contoh dia tengok kan, matahari. Mesti ada pencipta matahari tu. Dan yang mencipta tu bukan macam aku. Sebab kalau macam aku, mesti aku boleh buat. Tapi aku tak boleh buat. Maknanya mesti yang bukan macam aku. Betul dia tengok pula. Entah ni kot, harimau. Takkan harimau boleh buat? Harimau dia kuat pun kadang-kadang kita boleh tangkap dia.
Tak cerdik macam ni boleh buat. Aku yang cerdik pada harimau pun tak boleh buat. Nampak mula fikir. Mula fikir. Tengok pula apa-apa. Pokok besar ni kot yang buat. Pokok nak besar buat apa? Time hujan pun dia tak boleh lari, time panas pun dia tak boleh lari. Tiba-tiba dia nak buat ni. Aku time panas boleh juga lari. Berteduh. Dia cuba fikir. Akhir sekali dia kata, bukan yang macam aku yang buat. Yang benda yang menakjubkan tadi. Bukan macam aku. Cuma itulah tu. Kalau dia tu tak ada orang sampaikan, bukan macam aku tu, dia letaklah nama tok nenek dulu, dia letak nama semangat, dia letak nama kalau apa-apalah ikut kalau agama dia letak nama agama-agama tuhan-tuhan mereka. Dia letak nama Tuhan Matahari, dia letak je. Yang penting dia nak bagi tahu ada satu entity, boleh kata entity. Ada satu yang dialah yang menjadikan semuanya. Kita kata Allah sebab kita dapat maklumat daripada Nabi. Yang bahawasanya yang kita nak kata tu adalah Allah. Tuhan tu adalah Allah namanya. Kan? Jadi kita tengok alam, sama ada kita ni terpelajar ke, tak terpelajar ke. Bila tengok alam ni, pasti kita kata ada yang mencipta. Ada yang buat dan yang buat tu bukan macam aku. Kalau bahasa lain, bukan makhluk lah. Kalau kita tengok, perlu ke orang agak-agak orang yang tidak terpelajar, yang tak belajar tinggi, bila dia tengok tulisan, perlu ke dia fikir ada tak orang tulis? Tak payah fikir. Seolah-olah macam kena fikir, tapi seolah-olah macam tak payah fikir. Terus mesti ada tu. Mesti ada. Tulis pula tu elok aje. RUMAH. Rumah. UNTUK. DISEWA. Jauh di SEWA jadi jual apa? Disewa. Rumah untuk disewa. Tertulis, punyalah tersusun tulis. Tulisan tu automatik. Sama mana dia mengaji PhD ataupun dia budak umur 7 tahun, mesti ada orang tulis, mesti ada penulis. Tak tahulah orang ke beruk ke, tapi mesti ada penulis. Kemudian kita bincanglah siapa penulis tu, tapi mesti ada penulis. Mesti ada honor kepada tulisan tadi. Mesti. Tak boleh dia jadi sendiri. Sebab kalau nak jadi sendiri, mana boleh, mesti ada yang menulis. Begitulah, itu tengok tulisan, tengok alam. Mesti ada yang cerita. Mesti. Kalau tulisan pun ada yang menulis, kalau nampak jumpa tulisan, pasti ada yang menulis. Takkanlah alam ni punyalah hebat, tapi tak ada yang mencipta. Tak masuk akal lah kita ni, kalau kita fikir gitulah. Mesti ada. Jika ada masakan, mesti ya? Ya ke? Sebab ada sup, lepas tu ada mi. Mi pula bulat-bulat. Mi boleh tak jadi petak? Boleh tak buat bulat? Boleh tak 3 segi? Semua boleh. Tiba-tiba mi tu bulat. Mesti ada yang menentukan bulat tu. Aku nak bulat. Mesti ada. Dia tak boleh jadi bulat sendiri. Sebab kemungkinan semua ada. Mi tu macam-macam boleh buat. Mesti ada owner. Kita kata orang. Kita kata ada. Kalau akhir sekali kita kaji-kaji, rupanya orang. Orang nama sekian. Tapi sebelum tu mesti ada pembuat. Kita sebut itu pembuat. Mesti ada. Tak boleh mi tu jadi sendiri. Sebab bila kita rasa mi sup tadi, mi dia pula bulat molek. Mi dia pula kenyal. Mi tarik. Tahu nak makan mi tarik? Lama tak makan mi tarik. Sebut makan saja. Sebab musim hujan kan. Tu lapar perut tu. Mi tarik kan. Kalau dulu dekat belah-belah tempat lama dulu, memang kejap mi tarik kan. Mi tarik, dia tarik. Besar tarik. Memang kenyal lah. Bukan mi yang beli. Ni bukan. Itu mi tak okey tu. Jadi, mesti, lepas tu pula, sup tu bila kita rasa, ada garam. Ada pasien lah, ada garam. Yang mana kadar garam tu 1 sudu. Sedangkan boleh tak, garam tadi, kadar kemasinan tu, garam tadi boleh tak 2 sudu letak? 3, 4, 5, 6, 10. Tak letak langsung. Tiba-tiba 1 sudu. Mesti ada yang letak 1 sudu. Mesti ada yang pilih. Mesti ada yang sukat. Tu cantik ayat tu. Mesti ada yang sukat. Lepas tu pula, rasa pula sup bunjut. Sup bunjut tu dalam tu macam-macam ada. Takkan dia masuk sendiri. Mesti. Lepas tu pula buah dalam mangkuk. Boleh tak buah dalam mangkuk 4 segi? Boleh tak mangkuk bulat, mangkuk semua boleh. Tapi tiba-tiba mangkuk elok je.
Ada sudu, ada garpu. Boleh tak dua-dua garpu? Boleh tak dua-dua sudu? Boleh tak ada apa? Boleh tak chopstick? Semua boleh. Tapi siapa yang pilih? Mesti ada. Tu. Mesti ada yang menentukan, mesti ada yang buat, mesti ada yang pilih. Siapa? Owner. Owner tu lah yang buat. Jadi kita tengok. Kalaulah mi sup pun kita kata mesti ada orang buat, mesti ada chef yang buat. Tiba-tiba alam punyalah besar, jadi semula jadi. Fikir apa punya fikiran kita ni. Boleh Big Bang pula. Cuma kalau kita nak harmonikan Big Bang tu boleh. Boleh. Cuma kejadian tu Allah cipta secara bukan. Buat Big Bang tu adalah satu proses. Boleh. Boleh juga. Kalau nak harmonikan Big Bang tu lah. Tapi itulah kita fikir. Big Bang ni meletup kan. Benda meletup ni comel ke uduh? Cuba ambil mecah bola tu, mecah bola. Buh dalam mulut, lepas tu cucuk. Uduh ke comel? Tak. Nak tanya uduh ke comel? Buruk lah. Tapi tiba-tiba jadi punyalah alam cantik sebab meletup. Itu kita punya tu. Semua pakai akal je tu. Mana boleh, macam kita maghrib tadi kan. Bukan try ke, bukan. Pakai akal je dah tahu dah. Tiba-tiba punyalah cantik alam ni. Kejap orang pergi sana, kejap orang pergi tengok alam punyalah cantik. Tiba-tiba jadi daripada letupan. Tu kata mai sini aku nak tengok. Ambil tak payah mecah bola pun, mecah yang pop tu. Pecah papan tu ambil satu cukup. Buat dah lubang hidung. Mai aku cucuk. Comel ke uduh lubang. Berterabur tak hidung dia. Sungguh. Tiba-tiba bumi, alam ni terjadi daripada letupan. Cuma nak harmonikan boleh. Proses nak cantik tu melalui letupan. Boleh lah. Aduh. Okey, jadi mesti ada yang menjadikan dan mesti ada yang menentukan. Mesti ada yang menyukat. Boleh tak bumi ni jadi petak? Boleh je buat. Boleh tak bumi ni lepeh? Boleh tak bumi ni donat? Bocah. Siapa yang tahu, tak tahu sudah. Jangan ambil tahu. Bocah. Tiba-tiba dia tengok bocah. Menyesal rasa. Rasa tak bermakna hidup hari tu tengok bocah tu. Siapa yang tahu? Tak tahu? Seorang tak tahu kan? Bagus tak payah ambil tahu. Okey. Dia kata bumi ni donat. Lepas tu bulan kau tengah-tengah tu keluar masuk. Keluar. Bocah sungguh. Aduh. Okey. Mesti ada yang jadi. Mesti ada yang tentukan. Mesti. Mesti sebab semua tu ada kemungkinan. Tiba-tiba dalam banyak-banyak kemungkinan. Jadi yang itu. Mesti ada yang pilih. Mesti ada yang buat. Sedangkan sup pun ada orang buat. Tulisan pun ada yang menulis. Tiba-tiba alam ini terjadi secara semula jadi. Semula jadi tu jadi sendirilah maknanya. Tak. Tidak. Okey? Pasti ada. Kalau ada pelukis, kalau ada gambar lukisan, mesti ada pelukisnya. Boleh tak muka kita jadi petak? Boleh tak janggut tumbuh ke hidung? Atas hidung? Semua boleh. Kenapa janggut kat sini? Mesti ada yang menentukan. Sebab yang pelukis tu kita boleh kata kita letaklah apa-apa. Tapi kita dah tahu Allah. Tapi kalau orang yang tak tahu dia letaklah apa-apa nama. Mesti ada. Okey. Seperti sekejap satu sebelum tu. Tahu tak alam ni kenapa nama dia alam? Alam kan alam. Kenapa alam tu nama alam? Susah soalan. Sebab kita lepas isyak, kita bertalaki. Mana boleh macam maghrib tadi? Bukan. Kenapa alam nama alam? Kenapa kita namakan alam ni alam? Kenapa kita menamakan alam? Kenapa kita menamakan ini semua alam? Kita kot pelik juga. Tak, kenapa ini semua? Sebab ini semua ni lah dinamakan alam.
Tak, dia kenapa dia maksud kenapa dinamakan? Bukan tanya alam itu apa, bukan. Apakah dia alam? Takrif alam, bukan. Kenapa alam dinamakan alam? Seperti sebelum tu. Alam bahasa Melayu kan? Asalnya bahasa Arab. Alam ah. Alam. Cuma kenapa alam? Dia ni kena belajar bahasa, baru tahu. Orang tak belajar bahasa tak tahu. Alam ni dinamakan alam kerana dia alamat. Alamat tu alam. Alamat apa? Tentang alamat kewujudan Allah. Sebab tu namanya alam. Alam ini dinamakan alam kerana dia alamat. Alamat tu tanda lah kan? Alamat adanya Allah. Tu alam. Sebab tu nama alam ni alam. Yang kita alamat tu dah jadi bahasa Melayu juga kan? Sebenarnya tambah ta marbutah je. Tambah ta jadi alam. Jadi berapa alamat? Alamat. Kita dah jadi alamat, dah jadi maksud lain dah kan? Maksud lain dah. Alamat apa lah maksud? Alamat lah. Alamat lah. Alamat tempat. Sedangkan alamat tu alam. Jadi kalau kita kata alamat tu, yang kita panggil alamat rumah kita tu, itu menandakan apa? Menandakan kita punya lah kan? Tanda kewujudan tu. Kalau kita punya. Jadi, berapa alamat kau? Itulah tanda aku punya. Itu alamat tu. Tanda rumah tu aku punya. Ini alamat aku. Ini alamat dia. Tanda rumah tu dia punya. Kalau rumah lah. Bangunan tu dia punya. Itu maksud alam. Okey. Jadi, tapi kita kata, apakah ta'rif alam? Ma siwallah. Selain pada Allah. Itu ta'rif. Kita bukan cerita ta'rif. Memang betul. Alam ni apa? Alam ni semua makhluk. Boleh juga. Alam ni apa? Kainat. Alam ni apa? Pun semua boleh. Tapi yang tepatnya alam ni, kalau dari sudut definisi, alam ni ma siwallah. Selain pada Allah. Itulah alam. Itu definisi. Kita tahu yang tu. Cuma macam mana alam dapat nama alam? Kerana dia alamat kepada... Alamat apa? Tanda kewujudan Allah. Yang tadilah tulisan tu tanda ada penulis. Lukisan, tanda ada pelukis. Kan alamat. Alamat gambar yang terlukis tu, alamat je ada pelukis. Tulisan ada, alamatnya ada penulis. Kan? Tu alamat tu. Ada, kita kata, rumah untuk disewa. Alamatnya ada owner. Ke dia jadi sendiri? Habis nak sewa dengan siapa? Tu alamat. Tu alamat. Jadi maknanya, alam ini adalah alamat kepada adanya Allah. Okey? Seperti ditanya seorang, dengan apa kamu kenal Tuhan kamu? Atau bahasa sekarang, macam mana boleh kenal Tuhan? Tak, macam mana kita boleh kenal Tuhan? Ataupun mudah sikit, tukar sikit. Macam mana kita boleh tahu Tuhan tu ada? Macam tu lah. Tak, bukan. Daripada pemerhatian. Pemerhatian. Mesti ada sesuatu yang besar yang cipta. Okey, bolehlah. Tapi itu umum, itu bukan umum, itu biasa dijawab. Sekarang ni ini nak cerita yang lain sikit, tapi dengan maksud yang sama. Biasa kata ada alam ni semua, siapa cipta? Tuhanlah cipta. Kan betul lah. Takkan jadi saja mesti. Itu alamat, itu tanda kita kenal Tuhan atau kita tahu Tuhan tu ada. Tapi dia bagi contoh lain sikit. Dah dekat-dekat dengan ni. Tapi tak tepat sangat lah. Tapi dah dekat-dekat lah. Apa dia? Katanya. Dia bagi contoh. Dengan tiada dapat maksud kami akan barang yang kami kehendak. Boleh? Masya Allah. Tak faham lah. Ini bahasa tinggi lah. Ini kalau jatuh patah kaki lah. Tinggi sangat. Dengan tiada dapat maksud kami akan barang yang kami kehendak. Boleh tak? Haji Wah orang lama. Haji Wah paling lama sekali. Kembali ke 200 tahun ke belakang. Dengan tiada dapat maksud kami akan barang yang kami kehendak. Tak boleh. Senang pun. Bahasa moden, di moden ke Ni nak tanya ni. Tu boleh bagi tahu dulu. Sikit terima aja orang suap. Gali lah sedikit sekali-sekala. Nak suruh gali ni. Dengan tiada dapat maksud kami akan barang yang kami kehendak.
bahasa sekarang. Dia apa dia? Ada yang kami nak, tak dapat. Tu je. Tak capai. Tu lah. Tak dapat. Tu. Dengan tiada dapat maksud kami. Maksud tu apa? Maksud tu asal daripada apa? Mim, buang mim kat depan. Ambil bahasa Jawi lah, jangan ambil bahasa Arab. Jangan ambil bahasa mim buang kat depan. Maksud mim buang kat depan. Mim maksud macam ni je. Mim, qaf, sad, dal. Mim buang. Qasad. Qasad tu apa? Sahaja. Nak lah maksudnya. Nak. Jadi, dengan tiada dapat yang kami nak. Maksud tu yang kami nak. Maksud kan kami nak kan? Tiada dapat apa yang kami nak. Tiada dapat maksud kami. Yang kami nak tak dapat. Betul? Akan barang yang kami kendak. Ulang balik. Jadi, apa yang kami kendak tak dapat. Okey. Inilah dipanggil ilmu nazariyah yang kita bincang maghrib tadi. Kalau kita tak fikir, takkan dapat. Boleh dapat tak? Bukti Allah itu ada, bukti Tuhan itu ada adalah apa yang kita nak, tak dapat. Tak, apa yang kita nak tak dapat adalah bukti kewujudan Tuhan. Buktikan. Nak buktikan tu susah tu. Baca boleh baca. Orang khatam 10 kali khatam kitab. Tak macam ni. Apa bukti kamu kena macam ni? Apa bukti Tuhan tu ada? Dan bila Tuhan tu ada, kamu kenal lah Tuhan. Sebab tu kamu kata Tuhan tu ada. Apa bukti dia ada? Buktinya adalah apa yang kami nak tak dapat. Ada yang kami nak dapat dan ada yang kami nak tak dapat. Macam tu lagi cantik lah. Tak semua ataupun tidak semua yang kami nak dapat. Okey, itu jawapan. Soalannya connection tu. Connection tu susah. Apa kena mengena apa yang kita nak kadang-kadang dapat, kadang-kadang tak dapat dengan adanya Tuhan. Lebih kurang lah. Yang tepat-tepat sikit lah. Walaupun kita usaha belum tentu dapat. Maksudnya Iyalah, okey. Macam ni jawapan dia. Kalaulah apa yang kita nak kadang-kadang dapat, kadang-kadang tak dapat. Bila tak dapat tu, jadi benda lain lah. Kita nak A dapat B. Kadang-kadang kita nak A dapat A. Kadang-kadang kita nak A dapat B. Yang pertama sekali, apa yang kita nak tu sebenarnya bukan nak kita. Apa yang kita nak tu sebenarnya bukan kehendak kita. Sebenarnya bukan penentu kita yang tentukan, bukan. Cuma kebetulan aja. Kebetulan yang kita nak tu dapat, tapi ada kebanyakannya kita nak tak dapat. Itu membuktikan yang kita nak dapat tu sebenarnya bukan kita yang dapatkan, tidak. Buktinya kalau betul kita dapatkan, mesti apa yang kita nak mesti dapat. Tapi kenapa ada yang kita nak tak dapat, ada yang kita nak dapat? Maknanya yang kita nak dapat tu sebenarnya bukan kita usaha sendiri, bukan. Kebetulan je dapat. Okey. Jadi, kalaulah ada yang kita nak, kadang-kadang dapat, kadang-kadang tak dapat, bermakna ada yang lain yang nak dia lagi power daripada nak kita. Kehendak lah. Sebenarnya iradah nak sebut. Tapi kita cuba guna bahasa ni dulu. Jadi, sebab tu bila kita nak dan yang satu lagi ni pun nak sama juga. Sebenarnya dia punya nak yang jadi, bukan kita punya nak. Kita punya nak ni, kita rasa je macam kita nak. Sebenarnya dia nak, sebab tu jadi. Buktinya, ada yang kita nak tak jadi. Sebab apa? Sebab yang dia nak tu lain, kita nak lain. Sebab tu tak jadi. Jadi sebenarnya, apa yang kita nak, yang kita dapat tu, sebenarnya bukan sebab kehendak kita. Tidak. Kehendak satu lagi. Apa benda satu lagi? Kembalilah. Kalau tak ada panduan, Quran hadis, kita akan kata, itu semangat, apa benda-benda. Kita akan kata tu lah. Kalau kita salah, kita kata Tuhan itu, Tuhan ini, Tuhan itu, Tuhan ini. Kalau kita tahu, kalau ada menyampaikan, oh rupanya namanya Allah. Allah ini banyak sifat, mempunyai sifat-sifat kesempurnaan. Antara sifatnya adalah iradah. Iradah masuk berkehendak. Kehendak Allah adalah sempurna. Apa yang Allah nak, mesti jadi. Apa yang Allah tak nak, confirm tak jadi. Maka yang jadi itu, yang kita rasa macam kita nak tapi dapat tu, sebenarnya kebetulan kena kehendak Allah. Kehendak kita yang kebetulan kehendak Allah. Dan sebab tu yang kebanyakan yang kita nak, semua tak dapat. Kita dalam selama hidup ni, banyak yang kita nak ke banyak yang kita tak nak? banyak yang kita tak nak kita dapat. Bukan, banyak yang kita nak tak dapat, banyak yang kita tak nak dapat. Macam tu kan? Ya.
Ada tak yang lain tak nak jadi jutawan? Tak ada. Semua nak jadi. Ada tak jadi jutawan? Tak payah cerita lah. Kalau kita cerita pasal kereta, cerita pasal apa sekalipun, mesti yang kita nak tak dapat. Ada je, memang tak dapat. Kadang-kadang, apa yang kita nak dapat. Kita ingat kita punya nak. Tidak. Sebenarnya bukan nak kita. Kehendak Allah. Buktinya, apa yang kita nak, berlambak tak dapat. Itu maksud dia. Dengan apa kamu kenal Tuhan kamu? Dengan apa kamu kenal Tuhan kamu? Dengan apa kamu tahu Tuhan kamu wujud? Dengan adanya alam ni bermakna ada yang menciptakan. Okey, dan bila dah terbukti bahawasanya ada Tuhan, dengan adanya alam, dan Tuhan tu mesti ada ciri-ciri yang kita panggil sifat-sifat dia. Mesti ada. Dia macam orang ke, petak ke, besar ke, badan ke, ada badan, kaki ke, macam mana, mesti ada ciri-ciri dia. Macam-macam ada ciri dia ataupun sifat-sifat dia. Salah satu je, macam ni kamu tahu Tuhan kamu ada sifat kehendak ataupun iradah. Apa yang kita nak kadang-kadang dapat, banyaknya tak dapat. Maknanya yang kita tak dapat tu semua adalah kehendak Tuhan yang mempunyai sifat kehendak. Dan yang kita dapat tu sebenarnya dia juga. Kita je, kebetulan aja. Di situlah kita tahu Tuhan kita ada satu sifat, baru satu lah, iaitu Maha berkehendak. Dan kehendak dia mesti jadi. Tak mungkin tak jadi. Dapat kenal lah. Dapat kenal satu. Sebab tu kata, dengan apa kamu kenal Tuhan kamu? Katanya dengan tidak dapat maksud kami akan barang yang kami hendak. Apa yang kami nak, tak dapat. Itu kami dapat kenal dari satu sudut, satu ciri lah. Banyak lagi, kuasa lah, apalah, ilmu banyak lagi. Itu salah satu. Apabila ditanya macam mana kamu kenal, kamu tahu adanya Tuhan kamu, padahal kamu tidak pernah lihat, kamu tidak pernah dengar, kamu tak pernah jumpa. Jawapannya, apa yang kami kendaki tidak semuanya dapat terjadi. Walaupun dah usaha sedaya upaya, pun tak dapat. Sebab ada kuasa lain yang mengawal. Ada kuasa lain yang mengawalnya. Kami sakit, makan ubat. 2 biji. Sembuh dulu, sembuh. Lain kali sakit yang sama. Makan 2 biji, tak sembuh-sembuh. Makan 20 biji pun tak sembuh. Sedangkan kalau katalah makan ubat mesti sembuh, sebab ubat tu nyembuh, mesti makan sekali tu dah sembuh. Yang kali kedua sakit, makan sakit yang sama, makan 2 biji sembuh lah. Kenapa tak sembuh pula? Ada kuasa sebenarnya. Yang menyembuhkan tu bukan ubat. Ada yang menyembuhkan. Itu sekadar kita kata kita makan lah. Tapi yang menyembuhkan bukan ubat tu. Kalau betul yang menyembuhkan ubat tu, mesti makan bila lain kali sakit sembuh juga. Tapi kenapa tak sembuh? Itu membuktikan ubat tu bukan yang menyembuh. Ada yang menyembuh. Dapat kenal dah dua Tuhan. Dua ciri, dua sifat Tuhan. Begitulah caranya. 2 dah. Iaitu menyembuh. Tadi dapat tahulah. Berkehendak. Kita nak sihat seumur hidup, tapi kita sakit. Semua orang nak sihat seumur hidup. Tapi semua orang nak hidup selama-lamanya. Tapi mati. Hidup balik tu biar dulu mati. Bila mati, sedangkan kita tak nak mati, mesti ada nak yang lagi power pada nak kita. Kalau nak kita power, mesti kita takut tak nak mati, tak mati. Apakah nak tu? Allah. Gitulah. Kita kata Allah lah. Orang lain kata yang lain lah. Banyak makan suplemen. Suplemen lawan main gym banyak makan. Banyak kan? Lawan main gym. Makan suplemen bukan main. Nak sihat jantung. Mati sakit jantung. Yang tak jaga dengan kolesterol dia bantai, mati bukan sebab jantung, mati tua. Allah yang Maha menyembuh lah kita. Menyembuhkan lah sebab dia ni. Jadi kawan ni jogging, lepas jogging, lepas tu naik basikal, lepas tu tak naik basikal dah, lepas tu basikal kagak. Itu saya saja tengok belah sana je. Saya tengok sana je, tak kena-kena. Okey. Itu lain kita. Jadi bila macam tu sebab nak sihat. Akhir sekali lebih awal mati daripada orang tak jaga kesihatan pun. Lepas teh tarik, lepas tu roti canai,
Gluten tak gluten. Yang jaga gluten ni habislah perut tu sakit itu sikit ni. Saya nak beritahu apa? Bukan kita. Kita cuma buat aja. Kita cuma menjalankan kehidupan. Tapi Allah yang menentukan. Orang yang nak jaga jantung, mati sakit jantung. Orang yang nak sihat sepanjang umur, bahkan suplemen macam-macam, akhir sekali mati lebih awal, mati pula sebab tak cukup zat. Anak 3 orang doktor mata. Ayah rabun. Berapa jauh? Kalau anak 3 orang doktor, ayah sepatutnya boleh tengok jauh. Boleh zoom. Zoom. Tapi tak boleh juga. Sebab Allah yang menentukan. Allah yang menentukan. Ada seorang doktor ni, pakar dialisis. Pakar buah pinggang. Anak dia kena dialisis. Anak dia sakit buah pinggang. Dia pakai bawah pinggang. Dia pakar buah pinggang. Oh, masalah. Tengok. Nak bagi tahu, kalaulah dengan kepakaran tu, tetap tak juga. Banyak perkara apa yang kami nak tak tercapai. Itulah buktinya kami kenal Tuhan kami. Salah satu ciri lah. Dan lagi seperti hikayat. Cerita. Kata Asmu'i. Asmu'i ni siapa? Saya sempat carilah nama Asmu'i ni siapa. Dia, nama sebenar dia Abdul Malik bin Quraib bin Ali bin Asmu'i. Nama dia Abdul Malik. Tapi tak kisah pun. Kita bukan nak nama dia. Kita nak cerita dia tu. Dinisbahkan kepada nama moyang dia. Asmu'i. Seorang penyair yang hebat. Okey. Keluar aku pada satu hari daripada masjid Jami'. Satu hari aku pergi masjid, lepas tu aku keluar, kata Asmu'i. Yakni masjid tempat orang berhimpun sembahyang Jumaat pada negeri sembahyang Jumaat. Yakni masjid tempat orang berhimpun sembahyang Jumaat. Ini adalah maksud Masjid Jami'. Sikit dia padahal tak perlu jelas pun tak apa, tapi dia jelaskan juga. Masjid, ada nama masjid, ada nama masjid Jami'. Ada nama masjid Ghairu Jami'. Ghair tu lawan daripada Jami'. Masjid Jami' adalah masjid yang dibuat solat Jumaat. Masjid Ghairu Jami' yang tak buat solat Jumaat. Tapi masjid tetap masjid. Jadi, yakni masjid tempat orang berhimpun sembahyang Jumaat pada negeri Basrah. Berserah. Iya, saya tanya orang tua-tua kat situ. Dia kata dapat nama berserah ni daripada Basrah. Dapat nama. Tapi bukan berserah. Bukan berserah pelindung apa tu, bukan. Itu tempat lahirnya penyu yang sangat besar. Yang sedang menunggu untuk dia bertelur. Tapi belum bertelur-telur lagi. Tak bertelur lagi. Ramai-ramai datang nak tengok telur, tak dapat tengok telur. Okey? Satu negeri, satu tempat namanya Basrah, iaitu satu qaryah hampir negeri Baghdad, Iraq. Maka aku berjalan pada tengah jalan, tengah-tengah aku berjalan, di pertengahan jalan berjumpa dengan seorang Arabi. Orang Arab, yakni Badui. Nak cerita orang asli ni. Maksudnya orang yang tak educated lah, tu yang point dia kat situ. Nak beritahu, bila Allah suruh beriman dan kenal dia, semua orang boleh kenal. Tak kira ada pelajaran atau tidak. Tu. Nak cerita pasal tu. Okey, seorang Arabi yakni Badui yang mendiami dusun. Kalau kita sekarang orang asli duduk lautan. Orang dulu panggil dusun. Menunggang ia atas unta. Dia sedang menunggang unta. Duduk atas unta lah. Baginya menyangkut ia akan pedang pada bahunya. Ada kat bahu ada pedang. Bahu ni, kat sini ada pedang. Dan pada tangannya anak panah. Okey apa? Tak okey langsung? Okey. Tak okey langsung, cuba tengok. Okey tak? Pedang kat sini. Ha. Panah kat tangan. Lain tengok. Bukan, tengok macam mana anak panah tadi? Ha? Dia tangan dia anak panah. Jap. Tak, tu kata tak okey. Bukannya busur dia tu. Anak panah kat tangan dia.
Patutnya dekat bahu dia busur. Lepas tu pegang kat tangan anak panah. Ataupun anak panah letak kat bahu, busur pegang kat tangan. Atau baru macam ni. Kan? Salah, pedang dengan musuh. Dah lah pedang kat sini, anak panah. Kau buat apa anak panah tu? Nak cucuk mata orang ke nak apa? Mana boleh guna? Nak bagi tahu, tak cerdik. Point dia kat situ. Tu lah. Point dia macam, alahai. Tapi nak cerita last sekali, boleh tahu Tuhan juga. Boleh kenal. Jadi kita tak alas sampai tahap ni. Kita ada tak? Pakai datang tadi selipar lain sebelah ada? Tak. Kan? Elok pakai baju terbalik ada? Tak ada. Terbalik mana ada? Elok dah kita pakai. Takkan tak boleh faham Tuhan kot. Takkan tak boleh kenal Tuhan. Yang pelik macam ni pun boleh kenal Tuhan. Okey. Lepas tu kata susah. Susah apa? Senang je. Sabar je. Kena sabar sikit. Dan jangan cepat koyak. Jangan cepat koyak. Tu je. Ini sikit koyak. Kasar sikit koyak. Kasar sikit, Allah. Ustaz tidak berhikmah. Geram ni. Nak balas. Kadang-kadang kena katok tu biasalah. Biasalah tu. Bukan katok untuk kejahatan, untuk kebaikan. Nak bagi sedar. Tu aja. Ini hati tisu. Sikit koyak. Bocah tu. Baru belajar bahasa tu. Ada yang lepas ni siap lah kita cari apa benda bocah ni. Terkenal bocah tu. Okey. Okey. Maka memberi salam ia akan daku. Yang ni betul pula. Memberi salam ia akan daku. Maksud dia bagi salam. Kenapa betul saya sebut ni? Betul pula memberi salam ia. Dia bagi salam dekat Asmu'i yang berjalan. Kenapa saya kata betul pula? Gini, betul kerana dari sudut adab, orang yang berkenderaan sunat bagi dekat orang yang berjalan. Orang yang berkenderaan maksud dia berkuda kan? Mana betul lah tu saya kata betul. Maksudnya dia lah yang bagi salam pada yang berjalan. Ya, dan memang dia bagi pun. Memang dia bagi. Maka memberi salam ia akan daku. Memang bagi. Betul lah dia buat ni. Betul. Kalaulah orang berjalan dengan orang duduk, mana bagi salam? Berjalan. Yang berjalan bagi kat orang duduk. Tu dia punya adab bagi salam. Kalau berjalan sama berjalan, siapa cepat dia dapat. Tak nasib sama-sama siapa cepat lah. Sama-sama duduk, siapa cepat lah. Okey. Serta berkata ia akan daku. Siapa kamu? Siapa kamu? Engkau ni berjalan ni siapa engkau? Who are you? Maka berkata aku daripada anak cucu Ashmu'i. Dia beritahulah nama dia. Maka berkata ia. Kata yang tadi tu. Yang atas unta tadi lah. Yang badui tadi. Siapa kamu? Maka berkata aku daripada anak cucu Ashmu'i. Dari mana kamu? Maka kataku datang daripada tempat membaca kalamur Rahman. Kalamullah lah. Al-Quran lah. Kalau orang Arab disebut lagi ni. Orang Melayu kalamullah sampai tu je. Padahal kalamur Rahman tu Allah juga kan. Jadi maknanya datang daripada tempat membaca kalamur Rahman. Datang daripada tempat baca Quran. Maka berkata ia. Dia pun kata, adakah bagi Rahman itu kalam yang dapat dibaca orang akan dia? Adakah Rahman itu Allah lah? Iaitu ada kalam yang dapat dibaca, orang dapat baca kalamullah tadi. Jawabku bahkan, iyalah, adalah. Maka katanya, bacakan olehmu atasku. Cuba baca satu daripada, cuba baca aku nak dengar. Maka kataku, turun olehmu daripada unta kamu dan hendaklah membaikkan adab. Betul lah. Nak tanya, turun. Jangan tanya macam tu. Macam adab, turunlah. Maka lalu turun ia. Ni nak cerita apa? Nak cerita tentang orang ni, badui ni, orang tahap tu lah pemikiran dia. Pemikiran tahap itu. Tahap sekadar je. Orang nak cerita tahap tu. Maka lalu ia turun. Maknanya tak ada adab. Bila tak ada adab, dia bukan orang yang orang tak beradab lah.
yang tidak bertamadun, gitu kan. Tapi boleh kenal Tuhan juga. Ya? Duduk ia, maka turun ia daripada untanya dan duduk ia. Maka aku bacakan surah Az-Zariyat hingga sampai kepada firman Allah Taala, artinya, dan di dalam bumi itu beberapa tanda Allah yang menunjukkan wujud Allah, yang memberi yakin bagi orang yang mentauhidkan dia. Ni surah baca macam mana ni? Yalah, macam mana bunyi ayat dia? Wa fil ardi ayatul lil muqinin. Dan di dalam bumi itu, pada bumi itu ada tanda yang menunjukkan wujudnya Allah, adanya Allah, wujudnya Allah yang dapat memberi yakin bagi orang yang nak mentauhidkan Allah. Dengan tengok bumi itu atau tengok alam ni. Okay? Kata, dan di dalam bumi itu, pada bumi itu beberapa tanda Allah, yang beberapa tanda Allah, beberapa bukti yang menunjukkan wujudnya Allah, wujudnya owner, pembuat, creator, yang memberi yakin. Dengan dapat tu yakin bagi orang yang mentauhid, yang orang nak, memang dia akan yakin bahawasanya adanya pencipta. Dan pada diri kamu itu pun dalil. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Tak payah cari jauh-jauh lah, dia kata. Dalam Quran ni, itu ayat 21 kan? Ayat 21. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan pada diri kamu itu ada dalil yang menunjukkan ada Tuhan yang memerintah kamu. Maksud memerintah ni apa? Kita ambil dari satu sudut cukuplah. Banyak sudut pun boleh. Kita ambil dari satu sudut, iaitu memerintah tu yang sukat. Yang sukatlah kita. Kadar macam kita tinggi, rendah, laki perempuan, petak ke bulat ke kan, hidung dua lubang hidung, tu sukat. Yang buat plannya, kita ambil dari sudut tu je. Dia banyak lagi, boleh dari sudut ilmu, dari sudut kekuasaan, dari sudut macam-macam. Kita ambil satu sudut je. Pada diri kamu itu dalil, bukti yang menunjukkan ada Tuhan yang memerintah. Memerintah tu yang susun kamu. Maka adakah tiada kamu lihat akan dia? Tak nampak lagi ke? Kan? Yakni hendaklah kamu ketahui akan dia. Mesti kena tahu. Memang terus nampak. Kalau kita perhatikan alam ni, kita nampak adanya pencipta. Tak payah jauh-jauh. Kita perhatikan diri kita pun ada. Pasti ada yang menentu, ada yang menyukat. Mari kita buktikan satu persatu. Mari kita buktikan diri kita ya. Satu persatu. Senang aja. Kenapa jari ni ada 5? Kenapa tak 6? Yang sebelah 5 lah. Kenapa tak 6? Sebab ada yang suka lah. Dia nak 5, dia bagi 5. Sebab 6, 7, 8, 1, 2, tak ada pun boleh. Tiba-tiba 5. Adalah yang penyukat. Kita nak cakap adalah yang plan kan. 5 lah. 6 lah kalau. Tapi sekarang dia bagi 5, maknanya 5. Kalau 2, 10 lah. Sedangkan boleh dia 11, 12, 13. Siapa yang pilih 10? Mesti ada yang pilih. Sebab sebelum adanya kita, sebelum adanya manusia, boleh tak jari tu ada 11? Sebelum adanya kita, kerana Allah nak buat, ada yang nak membuat, ada yang nak cipta, boleh tak buat 11, 12, 13? Semua boleh. Semua berkemungkinan. Tiba-tiba yang dipilih 10, mesti ada yang pilih. Mana boleh tiba-tiba jadi? Mesti ada yang memberatkan dekat 10 tu. Mesti ada. Kita buktikan satu-satu tu. Kita akan buktikan satu-satu. Sebab tu orang sufi selalu cakap, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang kenal dirinya, maka dia kenal Tuhannya. Siapa yang kenal Tuhannya, maka binasa dirinya. Itu sufi lah. Itu kelas tasawuf. Itu siapa yang kenal dirinya, maka dia kenal Tuhannya. Siapa yang kenal Tuhannya, maka binasalah dirinya. Bukan binasa tu masih mati. Masa aku tak ada. Binasa tak ada. Ada tak kita? Yang bagi kekuatan siapa? Yang cipta apa? Semua kita tak ada. Bila kenal Tuhan, maka kita sebenarnya tak ada. Last sekali jadi wahdatul wujud. Yang wujud hanya Allah. Tapi jangan tersalah sesat pula. Dengan maksud wahdatul syuhud, iaitu memandang semua adalah daripada Allah. Kalau wahdatul wujud, ada yang sesat. Sebab dia kata hanya Allah je ada wujud, yang lain tak wujud. Wahdah tu satu. Wujud tu wujud ada. Hanya Allah je ada. Kita tak ada.
Dengan fahaman wahdatus syuhud. Syuhud tu menyaksikan. Syuhud, syahid, menyaksikan. Dengan maksud, kita menyaksikan semua ni semua daripada Allah. Tapi akhir sekali kalau orang dah mabuk cinta, dia tak kata gitu dah. Dia kata wahdatul wujud, hanya wujud Allah. Kita semua tak ada. Dah jatuh orang yang bukan terpesong. Ni orang yang jatuh cinta ni. Orang yang terpesong yang dia kata memang Allah je wujud, kita tak wujud. Real. Apa nak tolak ayat? Macam mana nak tolak ayat? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadi jin dan manusia. Allah jadikan jin dan manusia. Dah ada. Tiba-tiba dia kata makhluk tak ada, yang ada Tuhan aja. Kat situ lawan ayat dia tu. Ada geng-geng mak lipat ni. Mak lipat, karipak, air sirap ni geng-geng ni. Kan? Bukan mak lipat, Yang mak lipat ni. Dia kata wahdatul wujud. Dengan maksud hanya Allah je ada, makhluk tak ada. Ni. Bukan. Wahdatul wujud dengan maksud wahdatul syuhud. Melihat semua ini semua Allah. Semua asal daripada Allah. Memanglah begitu. Sebab tu kata kalau kita nak kenal Allah, kena kenal diri. Bila dah kenal Allah, maka binasa diri. Tak ada diri. Yang ada hanya Allah je. Sebab tu Allah dipanggil wajibul wujud. Wajib ada. Kenapa kita jadi binasa? Sebab kita jaizul wujud. Harus je ada. Boleh ada, boleh tak ada. Tapi kalau boleh boleh salah faham, boleh sangatlah batiniah dia panggil. Golongan batiniah. Game mak lipat. Kalau nak cari boleh. Cari yang no woman no cry. Bob Marley. Siapa kenal? No woman no cry. Tahu no woman no cry? Lagu. Dia tak tahu, tak apa. Biarkan dia tak tahu. Tak ambil tahulah dia, tak ikutlah. Cerita kau main. Last kali main gitar keren. No woman no cry. Wah, boy. Cerita kau main. Okey. Itulah buktinya bahawasanya kita ni ada. Bukan bermakna bila binasa diri bermakna kita tak ada. Tidak. Kita ada. Buktinya Allah sendiri kata, tidak aku jadikan jin dan manusia. Tidak aku jadikan jin dan manusia. Maknanya dah jadi tak? Adalah. Macam mana boleh kita kata tak ada pula? Tapi kita melihat seolah-olah tak ada. Itu orang mabuk dalam percintaan. Bila orang mabuk dalam percintaan, bahasa dia dah lain. Bahasa lain tak? Lain. Bila nak datang rumah bang? Kan kata Miss, bila nak datang rumah bang? Nak datang lah ni. Tapi hujan lah bang. Lautan api sanggup ku renangi. Kan lain macam. Ini kan pula hujan. Lepas tu redahlah juga hujan. Lepas tu bang minum teh apa? Teh O. Teh O pun tiup. Kalau lautan api konon. Teh O tak panas mana bukan lautan api. Itu tapi tak boleh kata salah. Dia metafora. Metafora. Dia bahasa kiasan, bahasa dia kena kita kena cakap bahasa dia baru boleh kita faham. Dia cakap tu dah lain macam dah. Dah lain macam dia cakap. Saya datang nak memetik bunga di taman. Yang petik tu. Bukan. Ada dia punya bahasa-bahasa. Ada. Jadi bahasa tu sama dah. Yang wujud hanya Allah. Makhluk tak wujud. Kejap. Ini bahasa orang mabuk ke? Bahasa orang bercinta, mabuk cinta ke? Bahasa betul. Bahasa betul. Bahasa baru sesat. Sebab dia kata makhluk tak ada. Habis kau apa? Hanya ada Allah. Kita tengok kat situ. Kalau dia bercakap. Sebab tu yang ada Wali Songo. Yang ke-10. Tak ada sekarang. Tapi yang ke-10. Mati dibunuh kan? Siti Jana. Haji orang memang bak ni. Ni geng-geng Wali Songo ni. Dia kata Allah ada dalam poket, Allah dalam baju, Allah dalam itu, Allah situ, Allah sini. Okay, sekali tak bukan mati kena, memang perlu di syariat mana boleh cakap gitu. Dah mabuk dah tak boleh turun naik langit, naik dengan Tuhan. Sampai tak boleh turun. Tak boleh turun ke bawah. Tak boleh turun ke syariat. Terpaksa bunuh. Patut kena turun balik tapi tak boleh turun. Sebab tu syariat pancung. Maulana Maulana Ibrahim panggil Siti Jana ke atas. Dia duduk atas bukit. Si hamba ni pergi, khadam ni pergilah. Siti Jana. Maulana Ibrahim panggil kat bawah.
sejadah tak ada. Yang ada Allah. Dia turun bawah. Dia kata sejadah tak ada, yang ada Allah. Pergi kata Allah turun. Maulana Ibrahim pergi. Allah turun. Allah tak ada, Siti Jannah je ada. Pula dah. dia lain. Betul, turun pergi. Kata dia Allah berserta dengan Siti Jannah. Turun Maulana Ibrahim turun. Panggil turun. Akhir sekali turun. Akhir turun gini-gini, kau turun balik ke syariat. Turun, jangan duduk atas langit lama-lama sangat. Tak boleh turun dah. Akhir sekali berlakulah kencung, lepas tu darah dia ada tulisan, adalah. Darah dia macam ada something. Okey. Wafi, kita buktikan wafi anfusikum afala tubsirun. Dekat diri kita pun kita boleh tahu Allah tu ada. Ataupun kita boleh tahu Allah memerintah kita. Allah yang plan untuk kita. Allah yang dah buat skrip kita. Allah yang sukat untuk kita. Dengan tengok diri sendiri. Tak payah tengok banyak. Kita tengok sikit je. Rambut kita makin panjang. Kalau kita tak gunting, agak-agak sekarang sampai mana? Sampai kaki. Okey. Kalau bermula sekarang kita tak gunting rambut, agak-agak 10 tahun? 20 tahun dia? 10 ke 20 tahun mungkin sampai ke kaki. Okey, 20 tahun lah sampai kaki. Okey. Cuba korek dalam Ada rambut tak panjang tu. Maksudnya dia membiak dia. tak ada, tak korek sekarang sebab kata 20 tahun nanti dia panjang. Mesti dia keluar sikit-sikit. Ada? Memang tak ada umbi aja. Ada umbi kan. Ada umbi aja. Rambut tak ada pun. Rambut tu, kalau kita fikir macam mana rambut tu boleh panjang? Sedangkan tak ada pun rambut dalam tu. Siapa yang memanjangkan? Allah lah memanjangkan. Okey. Bulu-bulu yang lain, saya nak cerita sukat. Bulu-bulu yang lain kening. Kenapa tak sampai kaki ya? Rambut kalau simpan 20 tahun sampai kaki, kening 50 tahun duk asal tutup sikit je lah. Kalau dah tua sikit tutup sikit, selok gitu je lah, boleh. Tak adalah soal tutup sampai ke kaki. Kenapa? Kalau kita korek kat dalam ada? Tak ada juga. Maknanya kalau rambut dia panjang, dalam keadaan dalam umbi tu tak ada pun. Kening, dalam umbi pun tak ada, tapi tak panjang. Siapa yang sukat? Kat situ lah. Itu kata wafi anfusikum afala tubsirun. Tengok diri kamu dah tahu dah. Kan? Betul tak? Okey, kita tengok kuku. Agak-agak kalau tak kerat panjang mana? Panjang. Tepi sikit. Kuku aku tu, tepi sikit. Panjang. Okey. Cuba kita korek. Kalau kata lagi setahun tak kuat kuku, bersih panjang. Cuba korek sekarang. Try. Ambil pisah. Ada tak kuku dalam? Tak ada. Allah manjangkan Okey. Maknanya kuku dia manjang. Sukatan dia. Okey. Kuku kaki dengan kuku tangan. Kuku jari ni, jari kaki dengan jari tangan. Sama panjang, sama kadar panjang tu sama apa? Sama panjang tak? Sama laju tak? Tak sama. Tangan 2 kali ganda daripada kaki. Dua-dua kalau korek dekat dia tak ada kuku dekat dalam ni. Tapi kaki dia pergi dia pergi lambat bergerak. Kuku cepat bergerak daripada kaki. Siapa yang tentukan? Mesti ada tentu. Tak boleh jadi sendiri. Kalau kata kuku memang memanjang pun, maknanya kenapa kaki tak sama dengan tangan? Rambut memang dia panjang pun, kenapa kening? Kenapa bulu mata tak panjang-panjang? Bulu ketiak panjang, ada panjang. Sampai ke pinggang. 25 tahun. Sikat lagi. Ada. Kenapa kadar panjang janggut tak sama dengan misai? Kadar kepanjangan tu tak sama dengan kening, tak sama dengan bulu mata, tak sama dengan rambut, tak sama dengan buku apa yang dekat betih tu. Bulu kaki kalau sama dengan ni, Allah sama dengan rambut. Kenapa tak sama? Memang lain-lain. Mesti ada yang tentukan. Tak mungkin. Kalau kata rambut mesti memanjang, maka semua akan sama panjang. Tapi kenapa tak? Mesti ada yang sukat. Sukat, sebenarnya saya suka ayat sukat tu memang mantap. Memang sampai terus sukat tu.
Sebelum ni tak pernah guna perkataan sukat tu. Sebelum ni guna perkataan Allah yang tentukan, Allah yang kehendak, Allah yang tapi sukat tu sebenarnya sangat cantik. Siapa yang sukat? Mesti ada yang menyukat. Mesti ada yang menyukat. Tengok diri kita aja. Tak perlu tengok diri kita aja. Kita dulu kecil, sekarang memanjang tinggi. Memanjang tinggi. Kalau ikut kadar panjangan badan dengan tangan, badan lagi tu. Kalau tangan tu sampai ke bayang, tangan sampai ke lutut. Tangan sama panjang dengan badan. Sebab apa? Sebab kalau panjang peha ke badan ni, kadar panjang dia adalah nisbah dia. Tapi tangan dia lambat sikit. Dia pendek. Dia tak sampai tahap tu. Nak bagi supaya tidak mencuri tangan panjang. Bukan. Itu cerita lain. Bukan. Jadi maknanya ada yang tentukan. Ada yang sukat. Mesti ada. Tengok diri sendiri pun kita tahu. Itulah maksud yas'aluhu man fis samawati wal ard. Semua yang ada di langit dan di bumi sentiasa memerlukan Allah. Yas'aluhu man fis samawati wal ard. Okey. Sambung. Yas'aluhu man fis samawati wal ard. Siapa bilang gadis Melayu? Sambung. Oi, boleh sambung lagu. Ayat Quran tak boleh sambung. Tak boleh sambung ayat Quran. Lagu boleh sambung. Oh, mantap. Mantap. Okey. Lepas tu kata kita ni kena 50 dunia, 50 akhirat. Ni bukan 50 ni. 99 dunia, satu je akhirat. Yas'aluhu man fis samawati wal ard kulla yawmin huwa fi syak. Lepas tu fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Sebab tu payah dia 31 ayat berulang yang okey. Saya nak cerita apa ni? Yas'aluhu man fis samawati wal ard. Semua yang ada di langit dan bumi sentiasa memerlukan Allah. Memerlukan Allah. Okey? Kulla yaumin huwa fi sya'nin. Setiap waktu dia dalam kesibukan. Dia tu Allah. Maksud sibuk tu kan, sibuk maksudnya? Betul tak? Setiap waktu sibuk. Iyalah, nak panjang tu, nak itu, nak ini, nak buat. Woi, itu baru cerita diri kita, tak kira viral semua lah. Memang sibuk lah, istilah sibuk. Lepas tu, fabi ayyi ala ya rabbi. Nikmat Tuhan kamu yang manakah lagi kamu nak dustakan? Kalaulah tak payah cerita panjang, kening aja, panjang dia sama kadar nisbah kepanjangan dengan rambut. Tiap minggu, tiap bulan kita pergi kedai kerat. Kalau tidak, Allah tak nampak selok. Nikmat tak ada pendek. Nikmat. Kita tak pernah sedar ni kening ni nikmat ni. Tak pernah sedar. Nikmat besar kening ni. Cuba bayang kau tak ada kening. Udah kau comel. Orang perempuan dia tak tahu apa yang dia nak. Mula dia cukur. Lepas tu dia lukis. Sekarang dia nak ada ke dia nak tak ada pun tak tahu. Kalau nak tak ada cukur. Kalau nak ada biar. Dia lepas cukur lukis. Dia nak ke tak nak? Dia cabut terus. Tu tak boleh tu. Saya nak cerita apa? Pertama kalau dia tak ada uduh muka. Tak payah try tengok. Uduh. Yang kedua, nikmatnya kening ni dia tak panjang sama kadar kepanjangan dengan rambut atas. Kalau sama, Allah. Memang accident aja. Nak selak. Accident aja. Dom, tak nampak. Nikmat sangat-sangat. Nikmat sangat. Itu maksud nikmat Tuhan kamu yang mana nak kamu dustakan lagi. Cuba bayang kalau bulu kaki panjang sama macam rambut. Terpijak Allah yang ada kecil ni tercabuk pun sakit. Kalau tarik pun sakit. Ini kalau terpijak macam mana rasa? Aduh. Nikmat tak bulu kaki tu pendek. Sebab tu kata kalau kita nak bahas satu-satu tentang diri kita 3 hari 3 malam pun tak habis. Kita akan dapat tahu hebatnya Allah. Ataupun kita dapat tahu bahawasanya memang Allah sukat kita satu-satu secara detail. Satu-satu. Dekat badan kita ni. Satu-satu. Tapi itulah.
Maka kata Arabi. Kat mana Maka kata Arabi Jap. Okey, nak habis dah ni. Maka kata Arabi itu Badui tadi. Telah benar Rahman itu berfirman ia. Dia kata kan. Betul, ni cerita apa ni? Ni cerita tadi. Bila dia baca ayat surah Az-Zariyat ayat 20-21. Bahawasanya, pada alam ini ada tanda kewujudan Allah. Malah pada diri sendiri pun ada tanda kewujudan Allah. Okay? Kemudian, daripada surah Az-Zariyat, ayat 20-21. Maka kata Arabi. Yang dengar tadi kan, yang kata Badui tadi, dia pun dengar. Dia kata apa? Telah benar Rahman itu berfirman ia. Betul cakap Tuhan tadi. Betul kalamullah tadi. Apa dia kata? Maka tahi unta itu menunjukkan ada unta. Dan bekas tapak kaki itu menunjukkan ada orang yang berjalan. Maknanya tak nampak? Dengan, ada tapak kaki. Mesti ada orang. Tengok tapak kaki juga. Tapak kaki kalau macam ni orang. Kalau yang macam ni kucing. Kucing. Kalau macam ni beruang. Dia adalah tapak kaki dia. Kalau tapak kaki halu-halu macam tu, burung ke ataupun ayam ke. Tengoklah. Jadi maknanya bila ada tapak kaki, mesti ada owner. Dan dia kata sebelum tu, kalau ada tai unta, mesti ada unta. Tak mungkin ada tai unta tapi unta tak ada. Siapa cakap ni? Orang Badui. Orang asli je cakap. Orang asli tadi yang duduk dalam dusun. Yang tadi tu maknanya Allah tak payah fikir tak payah mengaji tinggi. Betul lah dia kata. Pada diri kita pun kita boleh fikir adanya Tuhan, pada alam ni pun boleh. Sebab aku duk perhati, ada tai unta, takkan tak ada unta, mesti ada unta. Jadi kalau ada alam ni, mestilah ada yang buat. Padahal dia orang Badui je. Padahal dia orang Badui je. Kalau etis ni kata tak unta, lagi teruk pada tu kan. Tapi jangan. Etis, kalau betul-betul etis, tak terlawan kita. Hebat hujah dia. Oh ya? Iya. Dah tengok dah. Dalam YouTube boleh tengok. Tapi banyaknya bahasa Inggeris lah. Tapi memang cuba tengok. Hujah dia tak boleh lawan. Puas fikir. Dengar di panjang. Dia panggil Dahri. Dia panggil golongan ni Dahri dia panggil. Dahri tu etis lah. Dahri. Etis. Orang yang tak mengaku tak ada Tuhan. Semuanya terjadi sendiri. Semuanya sendiri. Semula jadi. Tu perkataan semula jadi tu mana boleh pakai mana? Tapi tak apalah, sekadar bahasa je, bukan iktikad pun. Semula jadi. Mana boleh semula jadi? Mesti ada yang jadikan lah. Semula jadi. Okay? Jadi, kita dapat kenal Allah dengan kesan daripada apa yang Allah buat. Saya bagi contoh. Ada tikar. Kemudian bergerak. Tak, waktu bergerak tikar nampak bergerak. Bukan, gerak slow. Tak, nanti dulu. Kita tak selak lagi. Ni tikar. Lepas tu kat bawah tu ni tikar. Lepas tu tikar tu bergerak. Bukan tikar tu bergerak Zamzam al-Lakazam. Zamzam al-Lakazam. Itu yang tikar terbang Itu tikar terbang. Bukan, maksudnya bergerak kat bawah tu. Cik. Nampak? Mana tahu ada sesuatu? Nampak? Tak nampak tak sesuatu tu? Nampak? Bergerak tu dia panggil kesan. Athar, kesan. Dengan kesan tu tahu mesti ada sesuatu. Okey, kita tengok pula. Yang bergerak tu gini. Nampak tak? Tak nampak. Tu buktinya. Bila ada tu mesti ada. Sebab cara gerak tu. Cara gerak dan owner ni. Maka kita tahu mesti ada ular bawah tu. Mesti ada ular. Tapi besar ni mesti ular lidi. Kalau besar ni mungkin ular sawa. Nampak, kita boleh tentu. Itu kalau gerak gini. Kalau gerak dia slow. Besar ni. Besar ni. Gerak. Lepas tu diam, gerak. Kita pun cuba pegang-pegang sikit, dia macam kruk. Ini kumbang ni. Kumbang pula besar ni. Takkan ladybird besar ni. Tahu ladybird? Mesti kumbang yang ada tanduk tu. Kumbang gajah. Nampak? Dapat tentu. Padahal tak tengok. Saya nak beritahu. Dengan tengok kesan, dapat tahu owner. Dengan tengok kesannya, dengan tengok asar yang terjadi, walaupun tak nampak, tapi dapat tahu. Jadi dengan tengok kesan yang Allah buat, tahu Allah ada. Itu je poin dia. Dengan tengok kesan. Dapat kenal Allah. Dengan kita tahu tak anak-anak kita jalan macam mana? Sekarang ni Yang dah ada dah. Berjalan. Pakai selipar?
Oh, serok. Anak nombor apa? Nombor 3. Sebab apa? Aku 3 bulan sekali beli selipar dia. Jenis seret. Tapi bunyi ketak. Kita tak nampak, kita bunyi. Boleh tahu tak? Ini anak nombor 1 ni. Nampak? Dia tak ada ubah gitu. Nak cerita apa? Okey. Kita biasa minum teh tarik. Kedai mamak. Sedap lah. Mantap lah. Tarik, rasa lemak cukup, manis cukup, semua cukup. Kita tak tahu siapa buat, tapi kita order je lah. Teh tarik warna. Sikaram. Siap? Okey, siap. Kita pun minum. Selalu minum. Tiba-tiba kita rasa lain. Kita tanya, nampak tak? Sedangkan kita tak tengok pun siapa. Mana orang kerja lama? Oh, dah berhenti dah lah. Mana kau tahu dia berhenti? Mana kau tahu pekerja tu lain? Nampak? Kesan. Kita nak makan nasi. Dalam rumah kita ada 5 orang perempuan. Seorang isteri, 4 anak. Ke nak buat isteri pertama, isteri 2, isteri 4? Tak. Okey. Isteri seorang, anak 4. Masing-masing duduk dapur rajin. Untuk masak kita duduk kat luar. Untuk tunggu makan. Dah siap. Abah dah siap. Bang dah siap. Panggil. Kita pergi duduk tempat kita. Kita tengok lauk. Ada 5 lauk. Lauk besar, lauk kecil. Ada nasi. Untuk semua ada. Kita tengok je nasi ni. Dah tahu dah. Nasi ni bukan isteri aku bubuh. Bukan masak bubuh, letak. Sebab kalau isteri aku, dia akan bubuh dulu dalam mangkuk, dia letak comel je. Tapi kalau anak nombor 3 memang terbulah sikit ni. Jenis ambil pula nasi tu tengah-tengah, bukan ambil tepi. Tengok pula tengah. Ini mesti anak-anak nombor 2 buat. Macam mana boleh tahu? Kesan. Lepas tu, budu hak kita suka-suka ni, no duduk ujung. Kalau isteri kita susun, dia duduk mana? Mesti depan mata. Ini mesti anak nombor 5 ni. Sebab dia pun minat budu juga. Contoh, kita boleh tahu daripada kesan-kesan tadi. Itu benda simple-simple dalam kehidupan kita. Tak perlu kita tengok, kita boleh tahu. Begitu juga kita boleh kenal Allah. Walaupun memang tak boleh tengok pun, kan? Maka langit itu ada buruj tempat berjalan. Buruj tu boleh kita kata bukan. Buruj ni lebih kepada orbit. Lebih kepada orbit maksud. Langit tu ada buruj, sebab tu kata tempat berjalan bulan. Dia punya orbit lah. Dan bintang pun ada orbit dia, matahari pun ada orbitnya, dan bumi juga mempunyai jalan, dan laut juga mempunyai ombak. Sebenarnya bukan yang tu lah. Kalau macam ni matahari, ni bumi. Bumi kan keliling matahari. Dia kan pergi sini kejap, naik atas bawah ada. Laluan tu, itulah dia. Itulah dia. Dia tak pergi suka-suka. Singgah je pergi Pluto kejap. Kiamat, pergi planet Pluto kejap. Dia mesti ikut laluan je. Apa jadi pun mesti ikut laluan je. Okey. Lama tak jumpa kawan Mushtari ni, pergi singgah sekejap jumpa Mushtari. Memang kiamat dia melanggar. Dia kena ikut dia punya jalan dia, highway dia. Dia sebenarnya daripada surah Yasin. Wasyamsu tajri limustaqarril laha, dan matahari berjalan di tempatnya, di tempat peredarannya. Zalika taqdirul azizil alim. Itulah ketetapan yang ditetapkan oleh Maha Perkasa Allah. Wal qamara qaddarna manazil. Itu manazil. Dan juga Allah juga yang tetapkan bulan ada manzilah dia. Maksudnya besar, makin kecil, besar balik tu kan. Jadi tandan. Yang tandan tu apa dia? Hatta adakal urjunil qadim. Tu tandan, menjadi tandan kecil balik, lepas tu besar balik. Lasyamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara walal lailu sabiqun nahar wa kullun fi falaki yasbahun. Tidak mungkin matahari pergi duduk kat jalan bulan. Memang kiamat lah, maksudnya kiamat lah kalau jadi. Dan tak mungkin bulan akan pergi masuk garisan, dia duduk garisan masing-masing. Wa kullum fi falaki yasbahun. Yang menariknya, sebab kita dah habis dah.
Yang menariknya, yasbahun ni kalau tengok kamus, berenang. Berenang. Kalau tengok kamus. Tengok kamus lah. Yasbahun ni maksud berenang. Maka bumi, bulan, matahari semua, dia berenang. Istilah guna, berenang di tempatnya. Oh, okey. Maka kalau kita buat kajian, memang betul. Sebab dia tak boleh. Berenang ni boleh berhenti tak? Tak boleh. Kalau berhenti, tak nama berenang. Nama lemah. Maka kita ni berenang. Dengan maksud, sentiasa bergerak. Sedang diperenangkan. Ya, dah lah, bila berenang, kita bergerak lah. Bila kita sentiasa bergerak, kita sentiasa tak jadi baru. Sebab bergerak ni, duduk sini. Dekat sini. Mana bila ke sini, yang ni baru. Yang ni namanya apa? Lama, bekas. Bukan lama. Bukan. Nama apa? Binasa. Dah tak ada. Ada tak? Tak ada lah. Okey, kalau katalah, angkat tangan. Mana yang angkat tangan tadi? Binasa. Ni? Ada. Tak, apa nama? Baharu. Maka kita sentiasalah binasa dan baharu. Setiap saat. Setiap saat. Menafak gitu. Sama. Kita menapa? Mana yang tadi? Yang tadi tak ada. Yang ni yang baru. Jadi kita sentiasa binasa baru. Memang kita binasa baru. Kita binasa dan baru. Sebab tu yasbahun, iaitu sentiasa bergerak. Bila sebut bergerak, maka dia makhluk. Sebab tu kita tak boleh kata Allah naik atas turun bawah. Tu kat situ lah. Kalau kita kata Allah di atas turun ke bawah, maka dia bergerak dah. Bila bergerak, maka atas ke bawah. Bila atas turun bawah, Allah duduk kat arash turun bawah, yang kat atas tu mana? Binasa. Maka Allah binasa. Bukan maksud binasa dengan maksud binasa mati aja. Itu pun maksud binasa juga. Maka kita tahu Allah itu kekal. Jadi mustahil Allah dari atas turun ke bawah yang macam orang duk cakap tu lah. Allah turun 1/3 lah, apalah. Itu antara dia punya hujah dia. Memang. Tidaklah menunjukkan atas Tuhan yang latif hingga akhir hikayat. Panjang ceritanya. Dan tiadalah berhajat hamba sebutkan hingga tamam, hingga sempurna hikayat tu. Aku tak bercadang nak cerita sampai habis lah, dia kata. Kerana maksudnya hendak menyatakan dalil ijmali itu banyak orang mendapatkan dia sehingga segala awam al-muslimin pun dapat. Aku bukan nak cerita sampai habis, banyak lagi cerita dia. Aku nak cerita, tadi bila aku cakap, orang badui, orang yang tak belajar pun boleh dapat. Kalau ada tai unta, mesti ada unta. Kalau ada tapak kaki, mesti ada tuan punya tapak kaki. Jadi, mana orang biasa pun boleh. Itu je aku nak cakap. Kalau nak tahu cerita, kena cari cerita sendiri lah. Cerita apa lepas pada tu. Aku tak bercadang pun nak sambung. Dia kata kat sini. Habis. Maka hasilnya. Situlah. Nanti. Maka hasilnya. Ini nampak macam pendek je. Bacalah sampai habis. Lepas tu kita boleh masuk fardu kifayah. Tak, panjang juga. Mau setengah jam. Mau setengah jam. Lepas tu saya kata berhenti situ. Boleh je baca laju-laju. Dalam masa 3 minit. Padahal dia panjang. Maka hasilnya kat situ. Maka hasilnya bahawasanya fardu ain atas tiap-tiap seorang. Tangguh dulu. Tasbih kafarah dan surat subhanakallah. Illal ladzina amanu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Dah. Tukar ni. Tukar apa? Tukar pandangan. Apa dia panggil? Tak habis. Laju kok.